Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Alhamdulillah. Hari ini kita bertemu lagi dalam pelajaran ibadat darajah 2, pelajaran 3, yang mana di dalam tajuk, masih dalam tajuk wuduk, kita buat siri yang kedua, iaitu mengenai perkara membatalkan wuduk, perkara makruh ketika wuduk, kebaikan berwuduk. Sebelum kita mula belajar, kita baca dahulu doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khazain rahmatika. Rabbana shrah lana sadurana wa yassir lana umurana. Allahumma akhrijna min zulumatil wahmi wa akrimna binuril fahmi waftah lana bima'rifatil ilmi wa nawwir qulubana wa sahhil lana abwaaba fadlik ya arhamar rahimin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Perkara-perkara yang membatalkan wuduk. Yang pertama, keluar sesuatu atau benda daripada kubul atau dubur. Keluar sesuatu atau benda daripada kubul atau dubur. Seperti air kencing. Kubul ni kemaluan depan. Kemaluan depan kita. Dubur ni kemaluan belakang kita. Seperti air kencing, tahi, kentut, darah dan sebagainya. Itu perkara yang membatalkan wuduk. Apa saja yang keluar semua batal wuduk. Yang kedua, tidur yang tidak tetap papan punggung. Tidur yang tidak tetap papan punggung. Tidur dia mengiring, kemudian terlentang, kemudian menyarap dan sebagainya. Yang ketiga, hilang akal. Akal dia hilang sebab mabuk. Orang yang mabuk ni, akal dia tak boleh berfungsi dengan betul. Ringan sikit ni pitam. Gila, hilang akal atau sakit. Yang keempat, menyentuh kemaluan. Kubul atau dubur, kemaluan depan dan kemaluan belakang. Menyentuh kemaluan kita. Ataupun kemaluan orang lain, tak kira. Yang penting kemaluan manusia. Dengan tapak tangan. Menyentuh kemaluan depan ataupun belakang dengan tapak tangan. Atau perut jari, sama ada sengaja ataupun tidak. Menyentuh kemaluan ni perkara yang boleh membatalkan wuduk. Sentuh dengan perut jari. Kalau sentuh dengan belakang tapak tangan, tidak batal. Tapi kalau sentuh dengan tapak tangan, batal. 5. Bersentuhan kulit lelaki dan perempuan. Orang lelaki dan orang perempuan bersentuhan kulit. Syaratnya yang bukan mahram. Ini syarat dia bersentuhan kulit lelaki dan perempuan yang bukan mahram. Yang bukan mahram artinya yang halal nikah, yang boleh berkahwin. Yang boleh berkahwin iaitu kawan-kawan, yang bukan adik-beradik, yang bukan ibu bapa dengan anak mereka, yang bukan datuk nenek dengan cucu mereka. Tidak dengan berlapik. Tidak dengan berlapik. Sentuhan tadi syarat yang kedua ni, tidak dengan berlapik. Kalau ada lapik kain, tak batal wuduk.
Kalau berlapik plastik tidak batal wuduk. Ni kulit bertemu kulit. Kulit lelaki bertemu kulit perempuan. Kulit tangan kira contoh. Bersalaman ataupun bersentuhan di bahagian tangan ataupun mana-mana bahagian. Sama ada dengan sengaja ataupun tak. Sengaja ke tak sengaja ke tetap batal wuduk. Okey, ini penerangan tentang tidur yang tidak tetap papan punggung. Tidur yang tidak tetap punggung. Seperti dia tidur, mula-mula terlentang, kemudian mengiring, kemudian terlentang lagi, kemudian mengiring ke kiri ataupun meniarap. Kemudian gambar rajah yang kedua ni adalah tapak tangan ataupun perut-perut jari. Tapak tangan di bahagian ini. Ini bahagian tapak tangan yang warna putih ni. Ni di antara jari-jari ni ada perut-perut jari. Di antara ruas-ruas ni ada perut-perut jari. Masuklah ibu jari, perut-perut jari. Okey. Ni perut-perut jari, perut-perut jari. Semua ni perut-perut jari, ni perut-perut jari. Ni bentuk macam perut-perut jari, ni tapak tangan. Sedikit info, tidur dalam keadaan duduk tidak membatalkan wuduk. Mabuk yang disebabkan oleh minum arak bukan sahaja membatalkan wuduk, malah dihukumkan berdosa. Dia mabuk boleh menghilangkan akal, batal wuduk, dan malah dihukumkan berdosa besar sebab dia minum arak. Perkara yang membatalkan wuduk lagi ketika perkara yang makruh. Perkara yang makruh pula. Perkara yang makruh ketika berwuduk. Yang pertama, menggunakan air dengan berlebih-lebihan. Buka air, pilih paip besar-besar. Dia membazir. Membazir itu amalan syaitan, makruh. Yang kedua, membasuh anggota wuduk melebihi 3 kali. Dia basuh lebih 3 kali, makruh. Membazir juga. Yang ketiga, meminta orang lain menyempurnakan wuduk tanpa uzur dan sakit. Kalau orang uzur, sakit, terlantar, tak boleh bergerak, boleh orang ambilkan wuduk. Tapi kalau dia sihat, tak boleh minta orang lain ambilkan wuduk. Yang keempat, mendahulukan anggota sebelah kiri. Tak boleh gunakan anggota sebelah kiri, makruh. Yang kelima, bercakap-cakap ketika wuduk. Semasa berwuduk jangan bercakap-cakap kerana dia boleh melalaikan kita daripada memberi tumpuan semasa berwuduk. Makruh. Yang keenam, mengeringkan air. Tak boleh keringkan air wuduk dengan mengelap atau sebaliknya tanpa uzur. Tak boleh keringkan air wuduk kalau tak ada apa-apa sebab keuzuran. Biarkan air wuduk tadi kering sendiri. Baik, sedikit perkara tentang info tentang perkara makruh ni. Makruh adalah perkara yang digalakkan untuk meninggalkan. Lebih baik tinggalkan. Jangan buat walaupun dianya tidak membatalkan wuduk. Mendapat pahala jika ditinggalkan. Okey, kebaikan berwuduk. Yang pertama, bersuci sebahagian daripada iman. Wuduk ni adalah satu contoh bersuci. Sebab bersuci ini sebahagian daripada iman. Yang kedua, mendapat pahala. Kalau berwuduk, tiap-tiap kali berwuduk dapat pahala. Setiap kali wuduk dapat pahala. Sama ada wuduk tu dia nak solat ataupun nak apa-apa ataupun saja dia mengambil wuduk. Dapat pahala. Yang ketiga, menghapuskan dosa kecil. Wuduk boleh menghapuskan dosa kecil. Bersama air wuduk yang mengalir boleh menghapuskan dosa kecil. Yang keempat, meningkatkan darjat di sisi Allah. Orang yang suka berwuduk, Allah sayang. Yang kelima, membuka pintu ke syurga. Orang yang selalu berwuduk, dia buka pintu dia, dapat masuk syurga. Nanti kita huraikan kenapa pintu syurga dibuka. Yang keenam, memberi cahaya akhirat.
Di akhirat nanti orang yang sentiasa beruduk mukanya bersinar-sinar. Orang kenal. Yang ketujuh, dapat membuka ikatan syaitan. Syaitan tidak lagi suka ganggu orang-orang yang suka beruduk. Yang ke-8, memelihara kebersihan diri. Dapat pelihara kebersihan kita. Orang yang sentiasa beruduk, dia sentiasa bersih. Dia sentiasa suci. Yang ke-9, dapat melaksanakan ibadat solat dan sebagainya. Kalau tak ada uduk, boleh solat. Boleh solat sunat. Boleh mengaji Al-Quran dan sebagainya. Okey, ini kebaikan beruduk. Info dia, kunci syurga adalah solat. Tadi kita sebut tentang kunci syurga. Pintu syurga. Pintu ada kunci dia. Kunci syurga adalah solat. Ada hubung kait dia. Kunci solat adalah bersuci, beruduk. Kalau kita beruduk, barulah kita boleh buka pintu syurga. Sekian, terima kasih. Kita akhiri dengan doa selepas belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab ya fattah ya alim iftah qulubana futuhal arifin. Allahumma inna nasta'udi'uka ma 'allamtana wa farduhu ilaina inda hajatina ilaihi wa la tunsinahu ya rabbal alamin. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah nanti saya akan bagi link untuk soalan Google Form. Tunggu dan nantikan.